pembangkang ni pun lembab, PAS dengan Bersatu kadang-kadang bergegar dalam parlimen, kadang-kadang diam. You have to be a vigorous opposition lah. Pembangkang yang rancak, yang berani, yang lantang, yang berhujah, rasuah tak rasuah. This is not right. Jadi saya menyeru kepada kerajaan Madani, beri ajalah, bagilah 3 million juga kepada pembangkang. Lagipun ramai ada ahli parlimen yang memerlukan peruntukan ini datang daripada kawasan-kawasan orang-orang Melayu. Kita orang Islam dah lupa. Sesuatu yang patut diberi, yang dilaksanakan ialah memberi kepada ahli-ahli parlimen. Peruntukan-peruntukan yang diberi kepada ahli parlimen kerajaan ataupun yang diberi kepada ahli-ahli parlimen pembangkang yang menyokong Perdana Menteri. Dasar yang diskriminasi seperti ini pada saya tak wajar. The Prime Minister has to do what is right. Barulah kita nampak adil, saksama, nampak kerajaan yang beretika, yang ada moral. Kita selalu cakap nak tolong Melayu. Takkanlah kita orang Melayu ini dah lupa what is right, what is wrong. Dia sokong, tak sokong tu, kita kira lah, kita buat baik dulu. Saya pun harap pembangkang ni pun lembab, PAS dengan Bersatu ni. Kadang-kadang bergegar dalam parlimen, kadang-kadang diam. Cuma ada lah ni. You have to be a vigorous opposition lah. Opposition pembangkang yang rancak, yang berani, yang lantang, yang berhujah. Misalnya mengenai soal peruntukan ini, buatlah sesuatu. Janganlah mengharap aja. Pergilah ramai-ramai jumpa Perdana Menteri. Kalau tak nak jumpa pun, tunggulah di pejabat dia. Kalau 80 orang tunggu di pejabat dia, dia mesti jumpa punya. Pergilah Putrajaya, 80 orang pembangkang ni. Bawalah penyokong 2-3 orang supaya nampak ramai. Buatlah sesuatu mengenai peruntukan ini, kerana isu ini isu asas, penting dan diperlukan oleh rakyat. Ambil contoh Jayakumar, wakil rakyat Sungai Siput. Pada tahun 2010, Yang Muhammad Jayakumar membawa kes peruntukan ini di mahkamah. Kerana kerajaan tidak memberi special allocation kepada kawasan Sungai Siput, yang dia masa itu menjadi wakil rakyat, maka dia membawa kes judicial review kepada mahkamah untuk membuat tuntutan supaya dia juga mendapat peruntukan kerajaan ini. Dia tewas dalam kes itu. Tetapi tidak berarti dalam kes yang lain yang kita bawa ke mahkamah mengenai cara kerajaan mengguna bidang kuasa mereka tidak akan berjaya. Tak semestinya gagal. Kerana kes Jayakumar itu mungkin gagal kerana fakta kes itu sendiri. Dalam mahkamah rayuan, Hakim Tan Sri Raus, saya ingat, kalau saya tak silap lah, Tan Sri ke Datuk Sri, masa tu saya tak ingat lah, dia kata mahkamah tidak mempunyai maklumat yang cukup mengenai dasar kerajaan ini, mengenai allocation ini. Jadi maka mahkamah tidak boleh membuat penentuan sama ada wajar atau tidak. The court is not in a position to decide because dia tak ada maklumat mengenai dasar tersebut. Sebab itu Jayakumar tewas. Tetapi kalau kerajaan atau pembangkang sekarang ini Bersatu dan PAS membawa kes peruntukan sekarang ini dengan membawa hujah-hujah, maklumat-maklumat mengenai dasar kerajaan yang berasaskan diskriminasi ke atau yang tidak mempunyai asas yang rasional, mahkamah boleh mempertimbangkan. Itu Datuk Raus, Tan Sri Raus cakap. Dia kata tak semua kes yang cuba mempertikar dasar kerajaan itu akan gagal. Hanya mahkamah memerlukan detail maklumat untuk membuat keputusan. Kalau keputusan, ini kata hakim, kalau keputusan dibuat oleh mahkamah itu, oleh kerajaan itu diskriminatory, mempunyai unsur-unsur diskriminasi yang tidak ada rasional, yang tidak ada asas, yang menunjukkan penyalahgunaan kuasa, maka mahkamah boleh membuat keputusan. Jadi saya haraplah kerajaan, ada ahli parlimen pembangkang yang tak dapat duit ni, bawalah kes itu ke mahkamah sekali lagi. Cuba
buat sesuatu. Kita mahu peruntukan untuk rakyat diberi. Itu yang matlamat kita. Saya harap lepas ni kita boleh bincang lagi lah kalau ada masa. Sekian, terima kasih. Sila subscribe, like, komen, share, follow untuk menerima notis video-video yang lain. Sokongan Tuan Puan membantu penghasilan karya video seterusnya.